Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala untuk berada pada bulan Ramadan. Dan sekarang ni kita dah berada pada 1/3 bulan Ramadan, yakni dah hari yang ke-10 di bulan Ramadan, iaitu 1/3. Jadi kita boleh tanya diri kita masing-masing, memandangkan keadaan ibadah yang kita lakukan dan kebajikan yang kita lakukan, memandangkan bahawa pada bulan Ramadan ini, kalau kita perhatikan, dinamakan dengan pelbagai gelaran. Antaranya dinamakan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, yakni penghulu segala bulan. Dinamakan juga Syahrul Maghfirah, yakni bulan keampunan. Dinamakan juga dengan nama Syahrul Mubarak, yakni bulan penuh keberkatan. Dan disebutkan juga Syahrul Jud, yakni bulan yang mana Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan kebajikan. Jadi berdasarkan kepada gelaran yang ditujukan ataupun yang dinamakan kepada bulan Ramadan, menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan ini banyak kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita meneruskan, kita bersungguh-sungguh dalam memastikan momentum ibadah kita dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Jadi bila dah sukalah untuk kita bincangkan, sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, suka untuk kita bincangkan pada hari ini, memandangkan kita dah berada pada 1/3 bulan Ramadan. Antara perkara penting yang boleh kita bincangkan berkenaan dengan bulan Ramadan ialah bagaimana bulan Ramadan ini disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita mencari keampunan daripada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis sahih pada riwayat Bukhari. Dalam hadis tu Nabi sebut, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, yakni mengira-mengira pahala dan juga mengharapkan penuh keikhlasan, mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan segala dosanya. Jadi antara matlamat utama kita berada pada bulan Ramadan ialah untuk meraih keampunan, yang mana kita tahu bahawa Ramadan itu sendiri dinamakan, saya sebutkan tadi, sebagai Syahrul Maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tanya pada diri kita, adakah hanya satu dalil itu sahaja yang menjelaskan tentang bulan Ramadan ini sebagai bulan keampunan? Ada beberapa hadis yang lain, seperti mana daripada riwayat Abu Hurairah juga, Nabi SAW sebut, anna Rasulullah SAW yaqul, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Hadis sahih daripada riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat yang berikutnya, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang berikutnya, adalah mukaffaratun ma bainahunna, yakni boleh menjadi penghapus dosa kepada kita. Antara keduanya, Ramadan kepada Ramadan itu boleh menjadi penghapus dosa kepada kita, idza ijtanabal kabair, selama mana kita meninggalkan melakukan dosa-dosa besar. Jadi ada dalil yang lain menunjukkan bahawa puasa, kita laksanakan puasa dijanjikan keampunan. Bahkan bulan Ramadan itu sendiri pun disediakan kepada kita memang khusus untuk Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita. Dan yang menarik lagi, ada pertanyaan,
Memandangkan bahawa bulan Ramadan ni dia bulan yang barakah, rahmat, diampunkan dosa, dan termasuk juga dijanjikan oleh disebutkan oleh Nabi SAW bahawa syaitan ni telah dirantai. Ini ada daripada satu hadis riwayat Abu Hurairah, yakni idza kanas awwalu lailatin min Ramadan suddifatish syayatinu. Maksudnya apabila datangnya awal Ramadan itu, syaitan itu semua telah dirantai, dibelenggu ataupun dirantai. Jadi kita tanya lagi, bila dah syaitan dirantai, adakah bermaksud bahawa orang itu tidak lagi melakukan dosa? Orang itu tak terlibat lagi dengan dosa? Dalam hal ni mungkin kita boleh lihat kepada beberapa gambaran daripada Nabi SAW, yang mana Nabi menggambarkan bagaimana berapa ramai orang melaksanakan ibadah puasa tapi still dalam keadaan dia melakukan dosa. Yang ni contoh, sebagai satu contoh kita boleh bawa juga daripada hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi sebut, kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa az-zam'anu wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyami illa sahar. Dia kata, berapa ramai Nabi sebut, berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan hanya puasanya itu ialah hanya dahaga, ataupun kita kata puasa itu hanya sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Dan sambung dari hadis itu, berapa ramai orang pula yang melaksanakan qiyam, ini mendirikan malam di bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa pada qiyam tersebut melainkan hanya dapat berjaga malam sahaja. Itu adalah hadis daripada riwayat Ad-Darimi, sanadnya hasan. Jadi dalam hal ini nak menunjukkan bahawa Nabi sebut berapa ramai orang yang memang boleh berpuasa tapi still puasa itu tidak ada nilainya kerana masih ada dosa-dosa yang dilakukan. Hal ini, hadis ini dihubungkan dengan satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah, daripada riwayat Bukhari. Nabi sebut, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji ataupun dusta serta still dalam keadaan mengamalkan perkataan dusta tersebut, maka Allah tidak akan berhajat pada orang itu sekalipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam arti kata, orang itu berpuasa tapi masih mengata orang. Orang itu masih berpuasa tapi dalam keadaan puasa itu hanya sekadar lapar dan dahaga kerana masih melazimi dosa-dosa yang dilakukan. Dalam arti kata, walaupun syaitan tu telah dirantai, maksud kata tidak ada syaitan, gangguan syaitan tu, habiskan syaitan tu dah tak ada disebabkan syaitan telah dirantai, tapi kenapa manusia masih melakukan dosa? Hal ini mungkin kita boleh sebutkan disebabkan oleh kebiasaan ataupun kelaziman seseorang melakukan dosa tersebut, sehingga bila pada bulan Ramadan pun dia masih meneruskan lagi untuk melakukan dosa. Jadi dalam arti kata ramai lagi lah, dalam arti kata kita kata bahawa pada bulan puasa pun masih lagi kita terlibat dengan dosa-dosa sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kita pada bulan Ramadan ini sepatutnya kita gunakan sepenuhnya untuk memastikan bahawa dosa-dosa yang terhasil itu dapat dihapuskan, dapat diampunkan oleh Allah SWT. Hal ini kerana kita katakan bahawa manusia itu memang tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Memang kita katakan sebagai manusia yang lemah ini, walaupun tidak ada gangguan syaitan, tapi still ada nafsu, yang mana dorongan nafsu itu memang kita perlu kekang pada bulan puasa. Sebab itulah kita berpuasa tak makan dan minum, tapi dorongan itu masih kuat dan kita perlu senantiasa memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Dosa itu kita anggaplah dosa itu dengan Allah SWT itu satu benda yang besar, dan kita pastikan bahawa kita nak juga keampunan daripada Allah Ta'ala pada akhir bulan Ramadan. Jadi kita buat pertanyaan, bagaimana untuk kita memohon keampunan kepada Allah SWT khususnya pada bulan puasa ini? Sidang penonton hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya tentang mohon keampunan ni terdapat berbagai cara lah yang kita boleh lakukan. Khususnya kita mulakan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat ni dalam arti kata kita menyesal dengan perbuatan tersebut
Dan antara yang boleh kita cadangkan ialah yang pertama sekali, khusus pada bulan Ramadan, ialah kita memperbanyakkan doa, meminta keampunan Allah Ta'ala. Ini sesuailah dengan ayat yang disebutkan dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang kau lakukan dan bagi dosa orang lelaki beriman dan orang yang perempuan beriman. Dan nanti kata, kita gunalah kesempatan di bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah untuk kita memanjatkan keampunan kepada Allah Ta'ala. Khusus lagi apabila kita berada pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana dijanjikan di antara malam-malam 10 terakhir tersebut, sebagai mana kita ketahui yang disebutkan dalam surah Al-Qadr, ini Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, yang mana pada 10 malam terakhir itu adanya Lailatul Qadar, iaitu yang mana kalau kita mampu gunakan, kita mendapat kesempatan untuk berada pada malam Lailatul Qadar tersebut, kita mintalah ampun kepada Allah Ta'ala, kerana itu lebih baik daripada 1000 bulan ataupun dengan kadar 83.33 tahun. Bayangkanlah kita kalaulah pada kesempatan itu kita dapat mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, pasti keampunan itu berlipat ganda yang kita dapat. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalaulah aku ni dapat bertemu pada malam Lailatul Qadar, apakah ungkapan yang patut aku baca ataupun aku lafazkan ketika tersebut?" Lalu Nabi SAW kata, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kamu Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berilah keampunan kepadaku. Ini daripada hadis riwayat Tirmizi, Imam Ibn Majah dan juga Ahmad. Yang ini hadis ni dinilai sebagai hasan sahih. Jadi kalaulah kita berada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sentiasa lafazkanlah doa ini setiap kali kita selepas solat ke, ataupun ketika mana selepas berzikir, selepas membaca Quran dan sebagainya. Gunalah kesempatan ini, moga-moga kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapat pahala keampunan pada malam tersebut. Dan yang kedua yang kita boleh sarankan juga ialah kita sarankan supaya kita tekad dalam hati bahawa jangan kita berputus asa daripada rahmat Ta'ala. Kita tahu bahawa kita banyak melakukan dosa kan. Jadi kita gunalah kesempatan, sebab janji Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala sebut, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku, Allah Ta'ala kata, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan banyaklah melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun segala dosa. Dalam dikata bahawa Allah Ta'ala sediakan bulan Ramadan untuk kita terus mengharapkan keampunan. Jangan kita berputus asa untuk kita tidak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi gunalah kesempatan ini kita untuk meneruskan, kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa mendengar doa kita, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Sebanyak mana pun dosa yang kita lakukan, selagi mana kita ada kemampuan, gunalah kesempatan itu untuk mendapatkan keampunan kepada Allah SWT. Bahkan selain daripada itu, yang ketiga yang kita boleh cadangkan pada bulan Ramadan ini, kita banyakkanlah lafaz istighfar pada Allah SWT. Hal ini kerana kalau kita lihat pada seharian Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana Nabi Abu Hurairah telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin akthar min 70 marrah." Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar pada Allah Ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala setiap hari lebih daripada 70 kali. Yang ini hadis ni sahih daripada riwayat Bukhari. Jadi kalaulah Nabi setiap hari walaupun bukan bulan puasa pun minta ampun kepada Allah Ta'ala, beristighfar sebanyak 70 kali, kita ni sebagai hamba dan juga sebagai umat Nabi SAW sudah pasti perlu lebih daripada itu. Jadi kita programlah diri kita
untuk adakan dalam setiap hari di bulan Ramadan itu ada lafaz zikir istighfar yang kita lakukan. Sama ada kita pilih yang pendek dengan sebutan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun kita pilih lafaz dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, ataupun malah sangat ambil yang pendek astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim, dan kita kenangkan dosa-dosa kita dan kita minta kepada Allah Taala ampunkan. Ataupun yang terbaik lagi kita menggunakan lafaz istighfar yang disebutkan sebagai sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, yakni dengan ungkapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini ada disebutkan kelebihannya oleh Nabi SAW. Nabi kata wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa min ahli jannah. Nabi kata sesiapa yang mengucapkan sayyidul istighfar yang tadi itu pada waktu siang serta yakin dengan apa yang diminta itu, lalu dia meninggal pada hari tersebut sebelum petang, maka dia akan masuk dalam penghuni syurga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan siapa pula yang baca pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dia mati sebelum masuk waktu pagi, maka dia akan termasuk juga di kalangan ahli syurga. Dan nanti kata Nabi sarankan kita baca sayyidul istighfar ini pada pagi dan juga petang ataupun malam. Jadi dalam bab ini kita katakan bahawa bayangkanlah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita baca sayyidul istighfar pada sayyidul syuhur. Kita membaca penghulu istighfar dalam penghulu bulan. Tambah lagi kalau tuan-tuan penuh yakin dengan Allah SWT ini, bacalah pada hari Jumaat yang sebagai Sayyidul Ayyam. Bayangkan bacakan Sayyidul Istighfar pada Sayyidul Ayyam dalam Sayyidul Syuhur. Baca penghulu istighfar dalam penghulu segala hari dalam bulan penghulu segala bulan. Jadi gunalah kesempatan itu untuk kita meraih keampunan daripada Allah Ta'ala, khususnya pada bulan Ramadan yang dirahmati Allah Ta'ala ini. Jadi saya rasa itulah sekadar pesanan ataupun tazkirah ringkas yang saya boleh sampaikan. Pesanan ini saya tujukan juga kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang penonton dan pendengar yang Allah Ta'ala. Sungguhnya kita ini banyak dosa. Lazimilah dengan kita meminta keampunan Allah Ta'ala, sama ada dengan berdoa dan juga sentiasa beristighfar. Kerana itulah matlamat hidup kita, yakni keutamaan hidup kita, yakni kita sembah Allah Ta'ala dan kita mohon pada Allah Ta'ala agar di penghujung hidup kita sebelum kita meninggal dunia ini, kita diampunkan segala dosa dan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan segala dosa terhapus. Jadi sekadar itu sahaja. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu a'lam.